wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Esok lusa PKP pula. Jadi PKPB akan sampai 6 hari bulan. 6 hari bulan tu Ahad minggu Ahad minggu pertama. Jadi Sabtu yang minggu pertama bulan 12 jangan keranya. Tak habis, nak ada sehari. Jadi kita habis malam ni, kita jumpa pula tahun depan lah. Lambat sikit lah tahun depan. Nah, bulan Januari itu pun kalau dia tak sambung. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, jadi kita terus patuh SOP dan juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipermudahkan. Lama dah ni, tuan-tuan. Baik, kita sambung sedikit pendahuluan kuasa 4, hujung dia. Kita sambung sikit, lepas tu kita masuk sikit tajuk Aqaidul Iman. Baik, muka surat 4, perenggan akhir sekali, penghujung kepada pendahuluan ataupun muqaddimah yang kita baca bulan lepas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, berkata At-Tahawi. At-Tahawi ialah Abu Ja'far At-Tahawi, pengarang kitab Aqidah Tahawiyah. Dia petik dalam kitab Aqidah Tahawiyah, fa innahu man salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dia petik yang tu je. Kata At-Tahawi dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah. Artinya maka bahawasanya tiada sejahtera pada agamanya, maknanya tidak selamat dalam agama, melainkan mereka yang menerima ia bagi Allah Azza wa Jalla dan bagi Rasulnya, kecuali yang menerima apa yang datang daripada Allah dan apa yang datang daripada Nabi, terima, tak tolak, tak bangkang apa-apa, baru selamat. Kalau bangkang je, tak selamat. Jawapan dia. Tak selamat artinya tak selamat daripada neraka. Nah, bukan tak selamat daripada aksiden, tak ada salah. Tak selamat daripada api neraka, tuan-tuan. Kalau tolak Quran, tolak hadis, tak selamat pada agama. Artinya menerima ia akan segala makna Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada membangkang ia atasnya dengan katanya. Mana terima Quran dan hadis yang tidak ada bangkangan. Contoh bangkangan dengan katanya dalil akal menunjuk ia atas lawan barang yang menunjuk oleh dalil nakal. Maka apabila berlawanan keduanya, nescaya mendahulukan kami akan dalil akal. Jadi kita dah baca bulan lepas ada kumpulan-kumpulan anti hadis yang menolak Quran dan juga hadis bila bercanggah dengan akal dia. Nah, bila Quran sebut bercanggah dengan akal, bila hadis sebut bercanggah dengan akal, walaupun hadis sahih, dia tolak hadis tu, dia mendahulukan akal dia. Makna dia tolak Quran, dia tolak hadis. Kumpulan ni kumpulan yang tak selamat. Tiada mengetahui ia, kumpulan hak tolak tadi ni, akan bahawasanya dalil akal yang sahih tiada berlawan ia dengan dalil nakal yang sahih.
Mana akal yang sihat dia tidak akan bercanggah dengan Quran dan hadis yang sahih. Quran dan hadis yang sahih. Nah, menceritakan Al-Bukhari daripada Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala berkata, ia minallahi risalah wa minar rasulil balagh wa alaina taslim. Artinya daripada Allah taala mengutus dan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Allah utus, Nabi sampaikan, dan wajib atas kita menerima, tak boleh lawan Quran, tak boleh lawan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Itu ringkas saja, tak boleh banyak-banyak. Balan ni pun saya nak cepat, tak boleh lama. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, itu selesai penutup mukadimah, penutup pendahuluan. Kita masuk tajuk pada malam ni. Tajuk dia Aqaidul Iman. Tu tajuk diberikan. Yang tu bahasa Arab. Aqaid bahasa Arab, Al-Iman pun bahasa Arab. Cuma kita faham lah iman tu, sebab kita dah duk sebut selalu dah. Baik, aqaidu tu mana apa? Aqaidu tu mana apa? Dia bukan jemaah pun. Aqaid ni dia plural kepada akidah. Akidah ni singular. Oh, ni mengaji cara orang baling mengaji cara orang baling. Orang baling kata kalau satu singular. Kalau banyak plural, jenis tu kita duk baling lama. Baik, aqaid ini lafaz jamak, makna dia simpulan-simpulan. Simpulan-simpulan. Akidah simpulan. Akidah tu kata singular, kata mufrad, kata satu. Simpulan. Simpulan ni ambil tali, tengok. Ambil tali. Tali simpul. Simpul. Inilah simpulan. Simpulan ni kalau kita tarik kuat-kuat tak boleh nak ubah lah, macam tu. Panggil simpul mati. Ada simpul hak boleh tarik, tarik boleh. Ada simpul mati tak boleh tarik. Maka akidah ni dia simpul mati. Akad ni simpul. Semua akad ni simpul. Akad nikah simpul. Khairul, cuba. Aku nikahkan dikau dengan berwakil walikan aku dengan Fatimah binti Muhammad dengan mas kawinnya RM120 tunai. Tes. Allah, bila lagi nak tes? PKP pakai tak salam dah gini akad nikah. Aku terima nikahnya. Salam kan wajib pun. Tak wajib, tak masuk dalam syarat akad nikah pun. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, bila wali ataupun wakil wali imam lah biasanya dia akad, maka ijab, nama dia ijab, kemudian diterima oleh bakal suami, disahkan oleh dua saksi, maka pula satu simpulan perkahwinan yang tidak akan terlucut lagi dah. Tapi dia akan terlucut juga jika sekiranya dia menceraikan isteri dia. Baru rujuk. Selagi mana dia tak cerai isteri, maka simpulan nikah tadi, akad nikah. Akad tu simpulan. Akad nikah tadi dia sampai matilah. Dia tidak akan terurai kecuali suami kata aku ceraikan engkau dengan talak satu, ataupun aku ceraikan engkau, maka terlucutlah akad. Maka tidak jadi suami isteri lagi, tapi masih iddah, tak ada masalah lah tuan-tuan. Cuma tidak boleh bersama, tapi habis iddah tak boleh rujuk, dan dia kena menikah semula. Kalau dia nak, kena minah mula, kenduri semula macam dulu-dulu, macam mula-mula dulu. Baik, itu nama dia akad simpulan. Dia boleh terlucut bila ada pembatalnya. Akad jual beli pun sama. Dia akan, bila kita beli kereta, aku beli kereta dengan harga apa itu? Kereta 103,800 X50 baru, takkan tak tengok Allah. 103,000 flagship ni. RM800 beli. Jadi hak kita. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, cuma kita berhutang dengan bank lah. Maka dia akan jadi milik kita sebab kita dah akad. Simpulan akad apa dia jual beli tadi menjadikan milik kita, dan dia akan terbatal jika ada pembatalnya. Begitulah akidah disebut akdun. Akidah di simpulan akidah, dia juga akan terbatal. Kita akan terkeluar daripada Islam kalau simpulan ini terungkai.
Sebab itu kita kena mengaji apakah yang boleh menyebabkan akidah kita terungkai, terbuka sehingga kita keluar daripada Islam. Sebab itulah kita mengaji. Orang tanya sebab apa kita mengaji? Kita kan dah Islam dah, kita dah beriman dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengaji buat apa dah? Hak ngaji patut tak Islam lagi dia nak Islam. Dak, kita mengaji bukan kita nak masuk Islam, kita dah Islam dah. Kita mengaji bukan mana kita tidak beriman, kita beriman dah. Cuma mengaji untuk kita nak jaga akidah kita supaya dia tidak terlucut, dia tidak terbuka dan dia tidak mati. Nah, bila kita tanam pokok, maka kita kena siram, kita kena baja. Kalau kita tanam pokok, bila dia tumbuh, siram pun tidak, lah tak apa musim hujan. Kalau musim kemarau, siram pun tidak, baja pun tidak. Lama-lama dia mapuh. Bila mapuh jadi apa itu? Kerah. Tu mungkin mapuh kerah. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab itu kena mengaji ilmu akidah. Bukan kita nak masuk Islam, tidak. Kita nak jaga akidah kita Islam dah ni. Kita Islam baka, bukan baka ibu kita Islam, pak kita Islam, maka kita pun Islam. Tak payah mengucap dah kita ni, cuma sunat mengucap sekali seumur hidup. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, lembu kalau lembu betina dia kita sembelih, anak dalam perut tu kena sembelih ke tu? Tak kena ke tak tahu? Tak tahu. Melambat lagi nak menikah kata-kata. Aduh. Kita sembelih lembu, mutina. Belah-belah perut, ada anak. La ilaha illallah. Anak tu pun mati dah lah. Dah mak kita sembelih, dia pun mati. Kan kena sembelih kan anak tu? Kalau mati tak kena. Kalau kita buka-buka anak tu mati, tak kena sembelih. Sembelih ibu dia, kira sembelih dia. Nah, walaupun tak sembelih di tegak dia, sembelih mak dia, tapi dia mati sekali dengan mak, maka boleh makan, tak payah sembelih. Tapi kalau kita belah perut, dia hidup lagi, baru kita kena sembelih. Pernah makan ke tu? Anak lembu. Allah, okey. Hak itulah yang paling sedap kali. Buat sup, ya Allah. Tulang boleh mamah keruk. Pak Long pernah makan dah? Tengok macam penuh. Angguk tu macam penuh. Kalau ada dah lembu beranak gitu, lembu ada anak dalam, panggil aku. Kalau hampa tak nak makan, biar aku makan. Sedap buat sup lembu. Baik, tuan-tuan, tapi dah muslimat nak cerita macam tu lah. Kita sembelih mak, dah anak tu duduk dalam perut, dia mati, kita sembelih mak, dia tu kira halal dimakan, macam tu. Kita mak kita Islam, ayah kita Islam, beranak kita Islam terus macam mak ayah. Macam tu. Tak payah mengucap dah. Cuma sunat kata ulama mengucap sekali seumur hidup. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi aqaid jamak daripada akidah dengan makna simpulan-simpulan. Jadi aqaidul iman ialah simpulan-simpulan iman. Dia ada banyak simpul lah. Sebab iman tu pun banyak cabang dia, tuan-tuan. Al-imanu bid'u wa sittin atau sab'in. Iman itu ada 60 atau 70 cabang hadis Nabi. A'laha la ilaha illallah. Iman hak paling tinggi sekali la ilaha illallah. Wa adnaha, hak paling bawah sekali imatatul aza anit tariq. Kita buang duri di jalan. Kita jalan, tengok jalan tu ada duri-duri semut-semut sikit lah. Orang nak lalu payah, kita pun tolak ke tepi. Tu ada iman lah tu. Kira kita ada iman tu. Paling rendah lah tu. Hak paling tinggi la ilaha illallah. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, cuma Nabi sebut satu hak ujung Nabi sebut, al-haya'u minal iman. Malu itu salah satu daripada cabang iman. Siapa tak malu tak ada iman. Bukan malu nak buat baik. Malu buat baik tak betul. Sebab apa tak datang solat jemaah ni? Kalau malu. Allah. Tu tak betul malu macam tu. Tu malu yang tidak kena pada tempat. Kita kena datang solat jemaah. Hak lelaki lah.
Hak perempuan pun dibenarkan juga, tapi dia ada syarat-syarat dia. Dia ada SOP. Hari ni sebut cerita SOP lah. Ada SOP dia. Nah, kalau hak comel-comel, hak muda-muda comel-comel, hak tua pun masih bergetah, jangan main lah. Main hak uduh-uduh sudah. Dia ada fitnah dia. Baik, kita sebut bukan mereka. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kena ada malu. Malu untuk buat jahat. Malu kalau tak pakai tudung. Betul tu. Malu kalau pakai luar pendek. Betul tu. Betul perlu malu. Malu bila kita nak buat maksiat. Malunya nak isap okok. Kena awal-awal yang ni. Nak isap okok depan orang biasa-biasa apa? Depan ustaz. Tak boleh. Malu. Ni depan ustaz dia. Haram jadah. Kalau nak isak-isak jangan isak depan ustaz, pergi masuk tandas mana yang tunjuk. Tunjuk sombong dengan Allah jangan. Allah tak, bukan ustaz tak bagi, Allah tak bagi. Ustaz ulama ni dia ambil, dia tengok Quran, tengok hadis, dia keluarkan fatwa. Semua dia sumber dia Quran, hadis dan juga ilmu perubatan. Jadi ulama fatwa-fatwa ni bukan dia buat sendiri, dia sumberkan Quran. Jadi larangan Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke lembah binasa. Jangan buat. Sebab kita ni hak Tuhan. Kita bila mati kita kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Dia. Jadi diri kita tu hak Dia. Kita tak boleh pandai-pandai untuk merosakkan diri tanpa izin daripada Tuhan punya tubuh. Tuhan punya tubuh kita, Allah bukan kita. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi iman banyak. Baik, jadi aqaidul iman, simpulan iman dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketahui olehmu, kita baca sikit ya. Ketahui olehmu dengan yakin dan i'tiqadkan. Yakin dan i'tiqadkan olehmu dengan putus. Makna tak boleh, tidak ada tolak ansur dah. Kita terima tu putus. Putus. Kalau ditakdirkan Tok Guru hak kata macam tu dia menukar pendapat, kita tak akan tukar sekali-kali. Tu nama dia putus. Maksud gitu kan? Itu terima secara putus. Contoh orang bina anak kita berkata saya menerima pinangan kamu atau pinangan anak kamu secara putus. Apa berlaku pun saya terima. Makna dia tidak akan ubah lagi dah dia punya penerimaan dia tadi, walaupun apa berlaku dia tetap akan terima. Itu maksud dia putus. Baik, apa dia? Akan bahawa Allah Ta'ala itu satu ataupun esa. Jadi terima sekali putus. Allah Subhanahu Wa Ta'ala esa atau satu. Boleh sebut dah dua-dua tu tak ada hak. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi walaupun selepas diberi nak ada orang kata dah Tuhan ada tiga, tak boleh terima. Aku terima putus. Allah hanya satu saja. Itu maksud putus. Tak boleh ubah dah pendapat itu. Itu nama dia simpul. Simpul biar bagi mati kita terima Allah itu esa satu, kita takkan tukar dia dua, tiga dan berapa banyak pun kita takkan tukar dah. Tu terima yang qat'i, yang putus. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tiada ada yang menyengutui baginya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kerana firman Allah Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Ayat Quran. Kalau kita baca mula awal surah, baca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kalau ambil di awal. Kalau kita ambil tengah-tengah, kita baca Baqarah sikit-sikit kan, bukan macam habis Baqarah ni 2 juzuk lebih. Kita baca 3-4 ayat, kita berhenti nak sambung pula, tengok tengah-tengah dah bukan mula ayat, mula alif lam mim tu.
Sayaku pun bukan mula, tilka pun bukan mula, dia masih lagi Baqarah. Maka kita buka Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, terus baca sayaqulu subha, tak sunat dah baca bismillah sebab tengah. Ini mula ayat ni, kul huwallah ni mula ayat. Maka saya baca a'udzubillah dan baca bismillahirrahmanirrahim dan baca kul huwallah. Itu ambil sikit ilmu untuk baca Quran. Masa mana kita perlu baca bismillah, masa mana kita tak perlu baca bismillah. Oleh kerana itu bila tu imam tak baca bismillah, dia kata dia tak betul pula. Bukan dia tak betul, kita bodoh. Dengar Ustaz Bahrul baca, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tak baca bismillah Ustaz. Tak payah baca, dah ambil tengah. Bukan dia ambil alif lam mim. Jadi itulah kita nak kena tahu sebab apa ustaz imam tu tak baca bismillah. Wal asri dia baca bismillah, kuliah dia baca bismillah. Tapi ni tak baca sebab dia bukan di awal surah, maka tak sunat baca bismillah. A'udzubillah sunat tapi slow. Jangan baca kuat solat. Waladdallin amin. A'udzubillah tu dia jeng. Luar baca tak payah bismillah dah. Sebab apa? Sebab dia ambil tengah, bukan di kepala ayat. Itu ilmu tu. Tak ada ilmu Suluddin, dia ada ilmu fiqh, tapi saya cerita apalah. Kita duduk sekali dah cerita apa. Hak mana ada. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, baik. Ini nama dia surah apa kira? Aku terlupa dah surah. Boleh nikah dah. Boleh nikah dah. Layak. Sebab ada orang bukan tahu surah ni, dia kata surah Qul Huwallah. Mana surah Qul Huwallah? Yang baca apa dia? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Surah apa? Surah Tabat. Mana ada surah Tabat? Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah apa? Surah Tabaraka. Mana ada? Dia ambil kepala, ambil betul-betul nama surah. Baik. Kuliah nama surah dia Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Tabbat yada abi lahabin wa tab, bukan surah Tabat. Surah Al-Masad, ujung kali. Hablum mim masad, ujung. Masad tu lah Al-Masad. Tabarakallazi biyadihil mulk, bukan tahu surah Tabaraka, surah Al-Mulk. Nak bagi tiba-tiba ni surah apa? Qul huwallahu ahad, surah ahad kot. Bukan. Allahu samad, surah samad kot. Dah. Lam yalid wa lam yulad, surah lam yalid. Dah juga. Wa lam yakul lahu kufuwan, dah dah. Surah apa ni? Kalau surah lain semua dalam tu kalimah jadi tajuk tu ada dalam. Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun sebab ada kalimah Al-Kafirun situ. Surah Al-Masad sebab hablum mim masad, ada masad situ. Surah Al-Baqarah sebab ada Baqarah, ada kalimah Baqarah dalam surah tu, kisah Nabi zaman Nabi Musa. Hak ni tak ada, ambil semua kalimah ada, tak ada satu pun. Tiba-tiba surah nama dia surah Al-Ikhlas. Cari tengok Al-Ikhlas ada tak ada? Tak jumpa. Sebab tu ramai orang tak tahu. Tak payah teh nak nikah. Teh nak nikah. Nanti Khairul jadi imam lah. Lah buat AJK, lepas ni imam lah. Lepas ni Khairul menikah. Belum nikah tanya dulu. Ni sebelum saya nak agak nikah, baca surah Al-Ikhlas. Budak tu melengung. Al-Ikhlas. Surah apa tu imam? Aku kan tu, aku abang. Tak imam. Dia tak boleh baca, dia tak tahu surah Ikhlas. Kena imam juga cerita Qul huwallahu ahad pada. Tak tahu nama surah. Jadi kena ambil tahulah nama-nama surah 114. Nama-nama surah, ada surah nama dia banyak, macam Fatihah tu nama dia banyak, tuan-tuan. Baik, surah ni nama dia Al-Ikhlas. Sebab apa Al-Ikhlas? Sebab kita disuruh untuk sembah Allah Subhanahu wa taala dengan seikhlas-ikhlasnya. Tidak boleh ada riak bila kita sembah dia. Bila kita solat, ikhlas kerana dia. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin makmuman ka imaman ka lillahi taala. Kita solat tu memang kerana dia suruh, ikhlas kerana dia, bukan kerana siapa-siapa. Itulah ikhlas. Tidak ada, tidak mensyirikkan dia, tidak riak dan sebagainya, semua ikhlas kerana dia. Itu maksud. Sebab itulah surah ni namakan Al-Ikhlas. Yang kita kata Qul huwallah.
Orang baling kalau baca tahlil dia tak sebut tahlil. Dia panggil apa lu? Orang baling tak panggil tahlil dah. Panggil apa? Tak tahu. Tak pernah pergi baling. Tak boleh besang baling ni. Tak tahu no. Hero tahu hero. Panggil baca kulhu. Malam ni di rumah no, baca kulhu sikit. Dia tak tahlil. Kulhu. Sebabkan Tuan Imam baca kulhu 10 kali. Dia buh baca kulhu malam ni. Dia tak tahlil. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Qul huwallahu ahad. Artinya bersabda olehmu. Bahasa lama lah sikit kalau kita katakan olehmu wahai Muhammad. Itu bahasa baru kita. Kita lama bersabda olehmu wahai Rasulullah. Apa dia? Tuhan aku yang bertanya kamu daripadanya Allah Ta'ala, iaitu Tuhan yang satu. Allah Ta'ala yang dikosat pada segala hajat selama-lama, tiada beranak ia dan tiada diperanakkan akan dia, dan tiada ada baginya bandingan dan yang menyerupainya, dan bahawa tiada ada sesuatu yang seumpama Allah Ta'ala. Sekat tu bandingan yang menyerupainya, titik sekat tu je yang makna kepada qul wallahu ahad sampai kepada walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita kena tahu sikit-sikit tentang asbabun nuzul, sebab apa turun surah. Yahudi bila datang jumpa Nabi tanya, ataupun kafir Quraisy, yang kamu kata Allah ni macam mana? Nah, kafir Quraisy, kamu yang kata Allah ni macam mana? Tuhan kamu ni. Tuhan kami tu duk nampak Tuhan kami. Keliling Kaabah. Berhala, Hubal, Lata, Uzza, keliling Kaabah. Tuhan dia nampak. Buat daripada batu, buat daripada mah pada. Hak Tuhan sab tu buat daripada benda-benda mahal, mah, perak. Jadi tanya Nabi, Tuhan kamu ni macam mana bentuk dia? Buat dia daripada apa Tuhan kamu? La ilaha illallah. Daripada emas ke? Daripada perak ke? Daripada tembaga ke? Jelas sikit. Sif lana rabbak. Itulah kamu jelaskan, sifatkan Tuhan kamu tu macam mana. Nak bandingkan Tuhan kami, hak kami duduk semua, hak buat daripada emas, perak, daripada batu berliang. Tuhan kamu buat daripada apa? Jadi fikir Tuhan Allah tu macam Tuhan dia, hak dia semua. Jadi dia punya akal dia setakat tu. Dia boleh pergi setakat tu saja sebab dia cuma faham Tuhan ni hak jenis buat sendiri bagi semua. Dan Nabi mengaku Allah Tuhan tu tak betul, yang betul Tuhan ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta seluruh alam. Dia pergi tanya pula macam mana bentuk dia? Macam tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi, kul, katakan wahai Muhammad, huwallahu, dialah Allah Subhanahu Wa Taala ahad, esa. Tak macam Tuhan dia, hak dia buat tu. Nah, kita tak iktiraf Tuhan tu. Nabi bila masuk semula dalam Fathu Makkah, pembukaan Makkah, berhala hak ada keliling Kaabah tu sama banyak dengan bilangan hari setahun. Bilangan hari setahun 360. Banyaknya duk beranak masa mana. Nah, selepas 23 tahun 23 tahun Nabi dilantik, Nabi umur 40. Selepas 23 tahun tu dia masuk semula pembukaan Mekah tu. Berhala yang ada di keliling Mekah, keliling Kaabah waktu itu 360 kata ulama sirah. Banyaknya. Nah, jadi Allah itu esa, ahad. Dia bukan macam berhala Tuhan hak kamu kata Tuhan yang kamu sembah yang banyak ni. Allah yang kata Allah Tuhan aku dan Tuhan kamu yang mencipta seluruh alam ini ialah ahad, satu, esa sahaja. Kemudian Allah Ta'ala yang dikosat pada segala hajat selama-lama. Dia jadi tempat tumpuan. Semua makhluk akan berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu As-Samad, tempat tumpuan. Semua makhluk akan berhajat dengan dia. Dia tidak berhajat kepada makhluk. Itu As-Samad. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian, kalau kita di kampung-kampung ni, ketua kampung lah. Bukan kita dia tu Tuhan, tidak. Nak kita tempat
tempat rujukan, tempat tumpuan. Apa-apa berlaku di kampung tu, maka rumah penghulu, rumah ketua kampung penuh. Pakat mai mengadu, kami nak mengadu ni, rumah kami ni 2-3 kampung kita ni 2-3 minggu ni duk kena pecah saja-saja ni. Orang pergi ngadu penghulu dulu, ketua kampung dulu. Nah, apa-apa berlaku di kampung, masalah parit ke, masalah banjir ke, dia akan bawa ke atas. Dia adalah wakil pihak kerajaan. Itu maksud tumpuan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tempat tumpuan semua makhluk, manusia ke, binatang ke, apa-apa pun akan berhajat kepada dia. Itu Allahus Samad. Itu maksud dia. Nah, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka jangan cari lain. Jangan cari yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berhajat, minta dengan dia. Sebab itu bila ada seorang sahabat yang duduk murung, Nabi kata, kamu ada masalah, ada hajat. Kalau ada hajat, walah kamu pergi ambil wudu. Falyatawadda falyusalli raka'atain. Kamu ambil wudu, kamu solatlah 2 rakaat. Minta hajat kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bila berhajat, minta dengan Allah, solat hajat. Solat hajat tu ulama letak, Nabi tak sebut pun solat tu nama dia solat hajat. Nah, cuma Nabi kata kamu pergilah ambil wudu, kemudian kamu solatlah, nyatakan hajat kamu dengan Allah. Maka ulama ambil di situ solat tu nama dia solat hajat. Apa-apa pun solat hajat. Nah, solat hajat. Tuan-tuan, tapi dah muslimat yang dia kambing hilang, solat hajat. Baca Quran, tak boleh baca Quran semua, baca Yasin memadai dah. Nah, solat hajat, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan semula kambing yang hilang. Lembu hilang pun sama. Jangan jumpa pak belalang. Dia nujum yang auta. Nah, ni duk pergi jumpa tukang tilik. Ni mengaji akidah kena sebut setiap kali. Bukan kata sebut kali pertama tak sebut dah, kena sebut setiap kali sampai tempat dia kena sebut. Kita tak boleh minta hajat selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan yang manusia, yang makhluk tak boleh buat. Hak makhluk boleh tolong tak apalah. Nah, tak ada duit minta pinjam tak apalah tu. Makhluk boleh bagi duit untuk bagi pinjam pada kita. Lembu hilang, makhluk mana boleh bagi ambil balik. Kena minta dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat hajat, baca Yasin, ya Allah kembalikan padaku lembuku yang hilang. Anak hilang, kereta hilang, apa-apa pun kita hanya minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu maksud Allahus Samad. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Makna dia ni tidak ada keluar daripada dia sesuatu yang lain. Itu mana beranak. Tengok perempuan, bila dia beranak, keluar daripada tubuh dia anak dia, maka anak tu sesuatu yang lain, keluar daripada tubuh dia. Kalau hak lelaki, jangan nak beranak. Lelaki menyebabkan isteri dia beranak. Maka dia mengeluarkan air maninya daripada tubuhnya, masuk dalam rahim isteri dia, isteri tolong kandung, maka lahirlah anak itu. Sebab itu anak tu bin dengan dia. Marah bini bin suami dia. Apa tak bin aku? Bin suami marah dia. Anak tak cerdik pula. Bila cerdik nanti pihak sekolah panggil nak pergi hadiah apa semua, yang pergi siapa? Yang pergi agak-agak. Yang pergi sekolah apa? Suami ke isteri? Isteri ya, suami tak pergi. Sibuk. Hampir. Bila isteri pergi, bila panggil nama anak Muhammad bin Ismail. Ismail tak mari. Hak mari Minah. Minah kata, "Boh nama dia, aku mari." Tu. Nah, tapi akhir-akhirnya lah kali bagi jugalah masa mati. Muhammad bin Minah. Bila baca talqin sebut nama mak, tak sebut nama ayah. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, maka lam yalid, dia tidak beranak, arti tidak keluar daripada zat dia itu zat yang lain. Mustahil, tidak ada. Walam yulad, dan dia tidak diperanakkan dengan arti dia tu sendiri tidak keluar daripada zat yang lain. Kalau kita diperanak, kita keluar daripada mak kita. Kita dulu tak ada, mak kita mengandung kita, maka kita keluar daripada perut mak kita. Tuhan kan gitu. Nah, dia tidak mengeluarkan daripada zat dia makhluk lain, dan dia juga tidak keluar daripada makhluk ataupun zat yang lain. Dia bukan macam tu. Dia esa. Tidak ada kaitan apa-apa. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, bila kita mengaji bab kudrah, bab kuasa pula, maka tanya pula, Allah tak kuasa kan nak cipta bini?
Allah tak kuasakan nak cipta anak untuk dia. Allah tak kuasakan nak cipta pak dia. Allah tak kuasakan nak cipta mak dia. Jadi kau betul lah. Sebab Al-Qudrah ni maha kuasa ni boleh buat semua lah. Takkan tak boleh buat anak? Kau tu tanya. Boleh tanya tu walau. Oh, tak boleh. Tu soalan kufur nama dia. Sebab tu dia ada takluk dia. Qudrah tu takluk dia. Takluk kepada benda-benda yang harus, yang bukan mustahil bagi dia. Anak mustahil bagi dia. Dia sudah istiharkan. Dia tidak diperanak dan tidak beranak. Tak boleh kita nak kata Tuhan tak boleh ke cipta anak dia tidak, dia mustahil bagi dia ada benda tu. Nah, maka kudrah itu tidak takluk, tidak ada kait dengan benda-benda mustahil bagi Allah. Dia ada kait dengan benda-benda yang harus bagi dia sahaja. Ana kena mengaji detail lah. Yang tu sifat 20 lah. Nah, kitab kita ni aliran salaf, dia mengaji secara umum. Nah, dia tidak detail. Nak detail kena mengaji sifat 20. Jadi mengaji kitab ni dulu, lepas tu mengaji sifat 20. Tapi kita banyak mengaji kitab ni dulu, maksud aliran salaf dulu. Sebab sekolah semua ngaji aliran salah sekolah. Dia punya sukatan pelajaran. Nah, dia guna tauhid 3. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, sifat 20 ni mengaji kok pondok. Jadi ngaji hak ni, kemudian mengaji pula sifat 20 nak bagi detail, nah, detail ilmu akidah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita tengok dia mulakan dengan Asa ni wahdaniyah. Kalau mengaji sifat 20 tak masuk lagi. Dia mula wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyah. Namun 6 dah. Ni dah dia bagi asa dulu. Ni dia jenis salah ngaji dia. Nah, bukan secara sifat 20 kena faham. Dia mengaji Quran pada banyak jenis. Ada jenis qiraati, ada jenis iqra, ada jenis apa lagi? Kira? Hak main tu ting Baghdadi Al-Baghdadi Mahirama pula. Nah, akan muncul satu lagi apa dia? Al-Hasani Al-Basri. Baik, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang ni nama dia ni nama dia ilmu tauhid, mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat. Ada agama yang kata Tuhan dia ada dua. Agak 8.30 saya berhenti dah, nanti kita sambung. Ada agama dia kata Tuhan dia ada dua. Apa dia? Satu Tuhan cahaya, satu lagi Tuhan kegelapan. Hak cahaya tu kalau hak baik-baik tu Tuhan cahaya lah. Kalau hak jahat-jahat Tuhan kegelapan. Yang tu tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, Majusi. Tu agama Majusi. Ada agama Tuhan 3. Ada Tuhan sebagai bapa, sebagai ibu, sebagai anak. Nah, itulah Nasrani, Kristian. Allah tu bapa, Maryam tu ibu, bini dia Maryam tu. Isa tu anak dia. Orang Yahudi kata Uzair, Nabi Uzair anak Tuhan. Jahat sungguh lah. Kata Nabi Uzair anak Tuhan. Kristian mengatakan Isa anak Tuhan. Orang kafir Quraisy mengatakan malaikat anak perempuan Tuhan, anak perempuan Allah. Jadi semua ni batil. Nah, tak boleh pakai. Allah Subhanahu wa taala tidak macam tu. Baik, jadi dia tidak dua, tidak tiga, dan tidak 1.200.000. Tuhan siapa banyak lagi tu? 1.200.000 Hindu. Nyoknya Tuhan. Oh, nyok. 1.200.000. Dah ada tangan banyak tangan. Ni kira Hindu tak tengok no. Apa aku dia tengok dia marah. Kita tak boleh hina depan-depan dia. Kita tak boleh hina agama lain depan-depan dia. Sama-sama kita tak apa. Sebab kalau kita hina dia hina agama kita balik. Akan jadi bergaduh. Nah, sebab tu jangan menghina antara agama. Ni kita sama-sama kita. Pelik ah. Tuhan banyak sampai juta-juta. Satu. Akal pun tak boleh terima kalau Tuhan banyak. Allah sebut dalam Quran, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Kalau langit dan bumi ni ada Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mana Tuhan tu banyak,
La fasadata, langit bumi ni sudah hancur lebur lama. Tapi sampai hari ni retak pun tak ada. Siling rumah letak ke siling rumah? Tak ada. Baru buat kan? Baru buat kan? Langit ni bila? Tak retak, tak ada retak. Tak ada jatuh sekeping, tak ada, tak masuk lagi lah TV3 takkan ni. Tuan-tuan, kami dah muslimat yang dirahmati. Sebab apa? Nak tunjuk Allah tu satu ya. Kalau Tuhan banyak, habis ni gaduh ni. Hujan tak berhenti. Tuhan langit beri turun hujan. Tuhan bumi kata, "Oi, apa hujan banyak-banyak ni pun nak motong ni. Baling." Game baling doa dia nak motong. Jangan beri turun hujan. Tuhan atas kata apa? Suka hati aku. Lepas tu gaduh. Kelepung tu. Dia lempar matahari tu, jangan kena tu. Bakar bumi. Maksudnya kalau Tuhan tu lebih dari satu, lebur lama dah dunia ni. Langit-langit hancur lebur. Tapi kenapa tak jadi apa pun? Matahari naik timur jatuh barat. Naik timur tu dulu kini selamanya. Cuma nanti ada satu hari lah dia akan naik belah timur, jatuh belah barat. Tu alamat kiamat besar dah. Lah ni biasa. Buah pun dia ikut musim lagi. Kadang-kala dia tu dia kadang-kala jadi juga dia menyalahi musim. Nah, musim buah. Akhir sekali buah pakai tu. Akhir kali. Tengok di jalan yang aja buah tu kira habis tu tak ada buah dah lepas ni. Buah apa? Cempedak. Tak mengaji lagi. Dia tak layak nikah lagi. Ramai betul-betul ramai. Ramai tutup orang tahu dah. Ramai tutup dah tak ada buah lepas tu. Jadi ikut. Sebab apa Tuhan hak tulah. Nah, dia tak buah-buah hak tulah Tuhan. Dia tidak lebih daripada satu, maka dia pun mengurus dengan tidak ada gangguan apa-apa. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab tu Tuhan tak boleh lebih daripada satu. Bukan kita Tuhan, dari babah sudah. Ada dari babah dua. Dari babah memang dua pun. Kena kalau lebih daripada 4-5 jam kena 2 orang dari babah. Tapi bawa seorang tidur seorang lah. Ni tidur nanti ni tidur pula dia tukar lah. 2 orang tapi bawa seorang lah. Dan bah ni dua ada steering ada. Mana ada. Sampai di junction, bandingin junction sini panggil apa? Simpang. Simpang 3. Nak pergi kanan ke kiri? Hak driver kanan aku nak pergi kanan. Hak kiri aku nak pergi kiri. Bas tepi mana? Naik ke atas. Tak boleh berlaku driver bas 2 orang. Mesti seorang lah. Masjid sama juga. Tu imam seorang, ada tu imam 2 masjid. Tu imam 2 jeng kerembi. Tuan-tuan, ada negeri dia tu imam dia lantik 2 imam, 1 imam 2, tapi jadi imam seorang je. Hak seorang lagi duduk belakang lah. Ada jadi imam 2 itu. Tak ada. Nah, pengurusi majlis, pengurusi masjid. Kalau kita Kedah ni tu imam tu merangkap pengurusi. Negeri lain tu imam lain, pengurusi lain. Baru mudah kerja tu imam ni, dia lah pengurusi, dia lah imam, dah hilang sikit. Pecah lah kerja tu. Mudah sikit. Pengurusi 2 kan contoh. Okey, dekat nak ceramah Isra' Mi'raj. Pengurusi satu kata aku nak jemput ustaz sekian. Hak B kata tak ada ustaz tu, aku nak sebut ustaz ni. Gaduh. Lah kali tak ada ceramah. Sebab apa? Pengurusi 2 tak boleh. Apa pun kalau 2 tak boleh. Hak boleh satu bini tak apa. Marah. Kena kat aku juga. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi gitulah nah. Sebab itulah kita kena yakin yang kata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mencipta sekalian alam ini hanya esa satu, dia tidak boleh lebih daripada itu. Sebab kalau lebih daripada satu, dia akan jadi macam-macam di atas alam ini, akan hancur dan sebagainya. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tanda dulu situlah. Dan saya pun kena balik awal. Jadi kita akan sambung tahun depan bulan Januari insya-Allah. Jadi saya akan jawab satu